Laluan menuju ke selatan ini menyimpan rahsia peralihan pusat pemerintahan Islam di Melaka. Robohnya kota Melaka di tangan Portugis di abad ke-15 dikatakan rahmat bagi daerah semakin ke selatan ini. Inilah Bandar Muar menyimpan kisah pengunduran kuasa pemerintahan Melaka setelah kotanya dijajah Portugis. Di sinilah berlangsungnya lanjutan daripada peperangan di Melaka di antara Portugis dan orang Melayu pada 1511. Dan catatan ini disemadikan untuk pengetahuan generasi hari ini. Muara Sungai Muar menjadi laluan pengunduran tentera Islam Melaka sejurus lepas Melaka jatuh ke tangan Portugis. Di pinggir sungai juga dikatakan para mesuara pengasas Kesultanan Melaka pernah bersemayam sebelum membuka Melaka. Muar sudah menjadi daerah takluk Melaka sejak lama. Air yang tenang di ruangan muara sungai hari ini tidaklah setenang waktu Portugis bertembung dengan tentera Islam Melaka di sini pada tahun 1511. Portugis bertindak menyusuri hingga ke daerah ini setelah mendengar berita tentang ura-ura waris Kesultanan Melaka mengalihkan pusat pemerintahan Islam dan perdagangan yang baru ke daerah ini. Daerah Muar dahulu ia dikenali sebagai Bandar Maharani. Dari Melaka, Portugis hadir menyerang muara Sungai Muar. Inilah pertempuran pertama dengan kuasa penjajahan barat di negeri Johor. Hari ini, nama Bentayan bersemi di muara Sungai Muar, lambang kepada sebuah perjuangan bangsa dan agama. Walaupun peperangan ini membawa titik hitam dalam sejarah Muar, tetapi di sebalik hakikat itu, tersingkap hikmat yang membawa tuah kepada negeri Johor. Kerana pemerintahan Islam di Melaka setelah daripada tarikh itu beralih ke Johor meninggalkan terus kota Melaka buat selama-lamanya. Susulan itu, tentera Islam Melaka berundur melalui sungai ini menuju ke Pagoh. Destinasi pengunduran ialah ke kota lama Kampung Raja di hulu sungai Pagoh. Di persimpangan muara sungai ke kota itu, pihak tentera Islam mendirikan sebuah kota pertahanan sementara terletak di Kampung Berohol. Di sinilah pilihan Sultan Ahmad dan Sultan Mahmud singgah untuk menghalang tentera Portugis daripada menyerang kota utama di hulu sungai ini. Hari ini, batu tanda peringatan sejarah peperangan Kampung Berohol diwartakan secara rasmi oleh Kerajaan Johor. Di sinilah tanda Kubu Dibena. Telah wujud di sini cawangan pusat pemerintahan Melaka sejak tahun 1488. Imam kampung ini, Encik Osman Abdul Hamid, menjelaskan sejarah peperangan yang diperturunkan secara lisan oleh nenek moyangnya. Jadi kita sampai di sini dia orang berlawanlah di sini dulu. Jadi berkubunya tentera Islam Melaka di sini bertujuan memintas kuasa Portugis daripada terus menyerang kota utama Kampung Raja yang terletak di atas hulu sungai Pagoh ini. Jadi inilah bekas-bekas yang ada ni, nampak yang ada tinggi-tinggi ini, kubu dia dulu. Kubu ini semakin terbenam dan terhakis oleh faktor zaman. Jadi dia orang ni daripada sini dia orang tu. Hanya batu peringatan yang diletakkan di sini sebagai tanda bahawa di sinilah segalanya berlaku. Pertembungan di antara tentera Islam Melaka dengan Portugis ini adalah lanjutan daripada pertempuran di Kuala Sungai Muar. Kehadiran Portugis hingga ke persimpangan sungai ini bertujuan mengekori tentera Islam Melaka yang sedang berundur ke kota pemerintahan jajahan Melaka di hulu sungai ini, iaitu di Kampung Raja. Usaha Portugis untuk melanjutkan serangan ke kota utama di Kampung Raja tidak kesampaian. Kota pertahanan Melayu yang dibina di sini berjaya mengekang usaha Portugis. Kedua belah pihak mengalami kemusnahan yang besar. Pertempuran berakhir di sini. Portugis terpaksa berundur balik ke Melaka. Manakala tentera Islam Melaka beransur ke hulu sungai. Dengan itu, terselamatlah kota utama di hulu sungai Pagoh ini. Inilah cabang muara sungai Pagoh. Ia menjadi persimpangan masuk ke kota utama di Kampung Raja. Kota utama di Kampung Raja terletak 12 km daripada persimpangan muara ini. Sebelum penjajah menawan Melaka, telah sedia ada cawangan kota pemerintahan Kesultanan Melaka di daerah ini. Ia diasaskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan keempat yang memerintah Melaka dari tahun 1477 hingga 1488. Inilah asas peralihan pertama pusat pemerintahan Melaka di Johor. Kini, tiada lagi kesan kota untuk dikenang.
Hanya tapak bekas kota yang dimaksudkan itu hari ini terletak di kawasan Masjid Kampung Raja ini. Ia didiami oleh Sultan Alauddin Riayat Shah ketika memerintah Melaka. Hayat baginda berakhir di sini dan dikebumikan di tanah perkuburan bersebelahan masjid. Sultan Alauddin atau Raja Husin terkenal kerana kisahnya mencontohi kepribadian Saidina Omar Al-Khattab, khalifah kedua selepas Rasulullah SAW wafat. Dia bertindak meronda dan menangkap pencuri di waktu malam. Dan dialah juga Sultan yang pertama mengasaskan pelaksanaan undang-undang jenayah Islam di Melaka. Inilah nisan bersejarah tokoh agung itu. Kota di sini menjadi pilihan adindanya Sultan Mahmud berundur daripada serangan Portugis di Melaka. Perkembangan Islam di Johor setelah itu berlangsung melalui proses perpindahan pusat pemerintahan kerajaan Melaka sebanyak 20 kali di negeri ini. Dan Johor setelah itu menjadi empayar Islam terkemuka di rantau Melayu. Kerana itulah tercetusnya pepatah, bencana di Melaka, rahmat bagi Johor. Selat Teberau menempa nama setelah robohnya kota Melaka. 11 tahun selepas kota Melaka dijajah, pusat pemerintahan Kesultanan Melaka beralih ke daerah strategik ini. Dahulu, ia dikenali sebagai ujung tanah, pusat pemerintahan terletak di Johor Lama. Inilah laluan Sungai Johor yang menjadi antara medan perhubungan yang berperanan besar dalam perkembangan Islam setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis. Waktu itu umat Melayu terkenal mahir dalam pelayaran. Di ujung tanah inilah pemerintahan Islam Melaka terpaksa meneroka semula kecemerlangannya dalam bidang perdagangan antarabangsa. Di celah belukar ini, siapa menyangka Bendahara Melaka Tun Sri Lanang pernah mengasah minda menulis karangan buku sejarah Melayu. Ia adalah satu daripada sumber rujukan penting kepada penulisan sejarah Malaysia moden hari ini. Di sini pernah menjadi pusat perdagangan antarabangsa yang berjaya menyisihkan peranan kota Melaka waktu dulu sebagai pelabuhan utama rantau Melayu. Johor berjaya menguasai perdagangan entrepot, menggantikan terus Melaka yang tidak lagi mampu menyainginya. Benteng kota ini diperbuat daripada batu konkrit yang ditimbus dengan tanah. Inilah sebahagian kecil bekas tinggalan kota Johor Lama yang pernah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di abad ke-16. Kuasa Kesultanan Melayu setelah kejatuhan Melaka masih utuh berdasarkan kepada kemampuannya menguasai perdagangan laut di seluruh daerah Selat Melaka setelah tahun 1520. Uniknya, tamadun perdagangan di rantau ini berkembang setelah Raja memilih daerah ini sebagai pusat pemerintahan. Dengan berkembangnya daerah ini, peranan Melaka semakin pudar dan akhirnya ia sekadar berperanan sebagai pusat kawalan keselamatan. Inilah bukti sebenar kemampuan umat Melayu memulakan semula tamadun perdagangan sewaktu dicengkam penjajahan. Johor Lama terletak 16 km dari muara Sungai Johor. Kuasa Kesultanan Johor di ujung tanah setelah itu berjaya menguasai sebahagian negeri di Tanah Melayu dan Sumatera. Kewibawaan tamadun perdagangan Melayu ini menjejaskan kepentingan Portugis di Melaka. Lalu mereka menyerang kota Johor Lama pada tahun 1535. Dalam tempoh 130 tahun pendudukan Portugis di Melaka, serangan ke atas kota kerajaan Melayu di ujung tanah dan Riau dilakukan tidak kurang daripada 10 kali. Inilah usaha memadamkan tamadun perdagangan yang dijayakan oleh peradaban Melayu. Selagi institusi kesultanan wujud, selagi itulah perdagangan di rantau ini didominasi orang Melayu. Kota ini dibakar hangus. Ia tak ubah seperti padang jarak padang terkukur. Tetapi Portugis hanya berjaya daripada segi ketenteraan. Kuasa perdagangan masih tidak berpihak kepada mereka. Anehnya, setiap kali kota Melayu diroboh, waktu yang lain ia dibina semula. Kota Sumpama ini yang pernah berdiri di sini menjadi lambang pencapaian tamadun Melayu. Johor ketika itu diwartakan sebagai Darul Izam dan peranannya sebagai pusat entrepot masih mendahului Melaka
perkembangan Islam pula seiring pencapaian di bidang perdagangan. Tidak semua peperangan menyebelahi pihak Portugis, kerana strategi pemerintahan Kesultanan Melayu berlangsung dengan cara peralihan pusat pentadbiran di sepanjang Sungai Johor ini. Dari tahun 1511 hingga 1699, pusat pemerintahan Johor yang berpindah sebanyak 20 kali bermula di Johor Lama dan bergerak semakin ke hulu. Kedudukan di Makam Tauhid terletak di tebing Sungai Damar berjaya menangkis beberapa serangan Portugis. Pusat pentadbiran Kesultanan Melayu pernah juga berpindah ke Seluyut dan Pancur, manakala Johor Lama masih kekal silih berganti menjadi pusat pemerintahan. Institusi Kesultanan Johor turut menjadikan Riau pusat pentadbiran. Dengan cara ini, ia menjadikan perairan antara hujung tanah dan Riau laluan perdagangan utama rantau Melayu di abad ke-16 dan 17. Masih pun begitu, pusat perdagangan di sepanjang Sungai Johor masih kekal sebagai pelabuhan sokongan. Kerajaan Johor Riau Lingga diasaskan sejak tahun 1530 lagi. Ketika itu, ia menguasai jajahan takluk yang luas. Tetapi ketika pusat pentadbiran Kesultanan Melaka beralih ke kota tinggi di hulu Sungai Johor ini, perkembangan tamadun perdagangan dan pemerintahan beraja menerima padah. Penguasaan umat Melayu di bidang perdagangan laut selama 2000 tahun tergugat oleh runtuhnya kedaulatan institusi beraja. Di satu sudut perkampungan di kota tinggi ini, bukti yang mengimbas kenangan pahit runtuhnya institusi Kesultanan Melaka di bumi Johor. Di sinilah makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang, zuriat terakhir Kesultanan Melaka yang Mangkat dibunuh oleh seorang bangsawan Megat Sri Rama ketika menuju ke masjid. Megat Sri Rama menikam Sultan Mahmud atas alasan membalas dendam di atas tindakan Sultan Mahmud membunuh isteri Megat Sri Rama yang memakan nangka kerana mengidam. Nangka itu diambil dari kebun kepunyaan baginda. Inilah hakikat yang menampilkan pendurhakaan rakyat yang pertama kali berlaku dalam sejarah peradaban Melayu. Dengan mangkatnya Sultan Mahmud, berakhirlah salasilah keturunan Kesultanan Melaka. Ia menjadi iktibar bahawa jatuh bangun tamadun turut dipengaruhi oleh sejauh mana kesusilaan agama dimartabatkan oleh pemerintah dan rakyat jelata. Tetapi bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti, dan kekosongan dalam pemerintahan ini akhirnya berganti. Bangunan Sultan Ibrahim antara lambang kesinambungan kedaulatan takhta Kesultanan Johor yang diasaskan semula pada tahun 1699 oleh bangsawan tempatan Bendahara Seri Maharaja Tun Abdul Majid. Pertengahan abad ke-19, institusi Kesultanan Johor telah beralih ke sini. Kedudukan di sini berjaya memartabatkan kedaulatannya ke tahap yang lebih tinggi. Di pinggir Selat Teberau ini, terbinanya pusat pentadbiran Johor Baru. Mercu tanda agama, Masjid Sultan Abu Bakar mengimbas nama Sultan ini mengasaskan pusat pemerintahan baru di sini pada tahun 1866. Inilah Bandar Johor Baru. Dahulu ia dikenali sebagai Tanjung Puteri. Sebelum 1866, Tanjung Puteri hanya sebuah daerah hutan belantara. Ketika itu Sultan yang memerintah bersemayam di Singapura. Mercu tanda ini antara lambang utama di Bandar Johor Baru. Uniknya kerana ia dibina hasil kepakaran orang tempatan. Masjid Abu Bakar didirikan pada tahun 1900. Masjid ini antara bukti kemampuan orang Melayu merintis keyakinan diri ketika rantau ini dibayangi oleh kepakaran Inggris. Seni binanya diilhamkan oleh Tuan Haji Muhammad Arif bin Punak, manakala jurutera binaan Datuk Yahya bin Awaluddin. 4 buah menaranya menyerupai masjid di Mesir, manakala reka bentuk binaannya yang berbentuk segi empat lebih menyerupai seni bina Eropah. Inilah syiar yang tidak mampu dijajah. Bagaimanapun, pembinaan tamadun di Johor Baru terpaksa mengorbankan daerah di hadapan ini. Dahulu, Selat Teberau tidak memisahkannya dengan pulau di sana, Singapura. Inilah lambang kemajuan di kota raya Singapura hari ini.
Penjajahan Inggeris ke atas Singapura menjadi titik tolak berakhirnya penguasaan perdagangan laut umat Melayu selama 2000 tahun. Perjanjian antara Sultan Johor dan Raffles pada tahun 1819 menjadikan pulau ini milik Inggeris. Inggeris mengamalkan polisi membawa masuk imigran Cina ke negara ini. Daripada hampir 3 juta penduduknya, 77% terdiri daripada kaum Cina. Walaupun begitu, tidak kurang pedagang Islam daripada Arab dan India hadir membina penghidupan baru di sini. Inilah tanda jalan yang menjadi kenangan kepada peranan pedagang Islam pelbagai bangsa mengasaskan perniagaan di ruangan ini dahulu. Malah, keseluruhan daerah ini menjadi tumpuan penempatan penduduk Islam ketika Inggeris mengambil alih Singapura. Di kawasan inilah letaknya Masjid Sultan, antara 32 monumen bersejarah yang dipelihara oleh Kerajaan Singapura. Masjid ini terletak di kawasan Kampung Glam. Ia mula dibina pada tahun 1925 dan siap pada tahun 1928. Ia berada di atas tapak asal yang diasaskan 101 tahun sebelumnya. Binaan terdahulu berorientasikan Masjid Alam Melaka. Dikatakan masjid pertama di Singapura didirikan oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah pada tahun 1722. Ketika itu, Singapura berada di bawah Kesultanan Johor Riau Lingga. Masjid Sultan mengambil sempena Sultan Hussein Shah, pemerintah terakhir Singapura sebelum pulau ini diambil alih Inggeris pada 1819. Antara pendekatan mendapatkan pembiayaan waktu itu ialah dengan kutipan derma $1 daripada setiap orang Islam di sini. Sejak Majlis Agama Islam Singapura atau MUIS ditubuhkan pada tahun 1968, ia melanjutkan pendekatan itu. Tertubuhlah tabung pembinaan masjid di bawah MUIS. Ia berperanan mengumpul dana pembinaan masjid melalui potongan gaji bulanan setiap seorang Islam sebanyak $1. Dalam tempoh 19 tahun, tabung pembinaan masjid telah berjaya mengumpul $58 juta Singapura. Tabung itu berjaya membiayai pembinaan 16 buah masjid baru. Di Singapura hari ini terdapat 76 buah masjid. Masjid Sultan ini adalah masjid negara Singapura dan ketika pembinaannya pada tahun 1829 menelan belanja $200,000. Masjid ini mampu memuatkan 5,000 jemaah pada satu masa. Kini ia dianggap masjid terbesar di Singapura. Bangunan tambahan yang terletak bersebelahannya ini dirasmikan pada tahun 1993. Ia menelan belanja $4 juta. Kerajaan Malaysia dan Arab Saudi turut menyumbang dalam pembinaannya. Bersebelahan dengan masjid terletak Istana Kampung Glam. Ia dibina oleh Sultan Ali Iskandar Shah, anak Sultan Hussein Shah pada tahun 1840. Setelah Sultan Hussein menyerahkan Singapura kepada Inggeris, beliau berpindah ke Melaka, manakala anak-anaknya kekal menetap di sini. Istana ini secara turun-temurun didiami oleh waris keturunan Sultan Hussein. Kaum pedagang India Muslim juga antara pendatang awal ke daerah ini. Kebanyakan mereka datang dari daerah Malabar di India. Masjid Malabar ini dirasmikan pada tahun 1963 oleh Yang di-Pertuan Negara Singapura Yusof bin Ishak. Dan di kawasan ini juga menampilkan peranan pedagang Arab membina peradaban beragama di tengah-tengah kota raya Singapura. Keturunan Arab seperti Al-Kaf, Al-Junid dan Al-Sagaf antara kelompok elit yang memainkan peranan besar dalam kemajuan Singapura. Madrasah ini diasaskan oleh Syed Muhammad Ahmad Al-Sagaf. Inilah antara 6 sekolah Arab di Singapura hari ini. Pendidikan di sini bermula daripada peringkat rendah hingga pra-universiti. Pengasasnya juga menubuhkan Persatuan Tabung Amanah Muslimin pada tahun 1904. Ia bertujuan membantu program pembangunan pendidikan dan kebajikan orang Islam yang hari ini mencapai 450,000 orang. Dan hari ini, peratusan orang Islam di bidang pekerjaan profesional dan teknikal meningkat kepada 10%. Di madrasah ini, pendidikan komputer diwajibkan bagi pelajar menengah. Kebebasan beragama dibuka seluasnya oleh Kerajaan Singapura menjanjikan segala usaha memartabatkan pembudayaan bangsa berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Kebebasan itu menyaksikan perkembangan risalah Rasul di Singapura seiring dengan perkembangan di Johor. Yang jelas, penjajahan Inggeris ke atas Singapura titik tolak tamatnya penguasaan perdagangan laut umat Melayu selama 2000 tahun. Dan
Perairan Selat Tebrau menjadi medan kepada percaturan itu. Tetapi dengan perkembangan hari ini, tidak mustahil di ruangan yang sama akan berpaksi kembali kegemilangan umat Islam membina peradaban dalam wajah yang baru, menggantikan riak suram dahulu.